Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Sabah Memilih. Hari ini adalah hari ke-10 kempen pilihan raya negeri ke-16 itu. Pada hari ini, jam 4 petang ini, kita akan melihat kepada beberapa perkara. Satu, kita akan pergi ke Dun Moyong N26, bagaimanakah isu dan juga harapan masyarakat dan pengundi di sana. Dan juga kita ingin melihat bagaimanakah undi di kawasan Kadazan Dusun Murut KDM. Bagaimana ini dikatakan adalah satu game changer ataupun sebagai kingmaker dalam keputusan pilihan raya negeri pada kali ini. Namun terlebih dahulu sedikit berita yang ingin kami bawakan. Esok 16,877 pemilih ataupun pengundi awal akan menunaikan tanggungjawab mereka dalam pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Persediaan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjelang hari pengundian esok berada pada tahap optimum dengan mengambil kira SOP keselamatan yang telah ditetapkan. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh berkata, terdapat 3 waktu yang ditetapkan Suruhanjaya itu bagi hari mengundi awal pilihan raya negeri PRN Sabah dengan 55 pusat pengundi awal dibuka melibatkan 73 saluran. Untuk pengundian awal besok, seramai 16,877 pengundi awal akan mengundi pada besok hari, di mana pusat pengundi awal sebanyak 55 pusat dan saluran tempat mengundi awal sebanyak 73 saluran. Okey. Daripada jumlah tadi, 7,487 adalah daripada tentera dan pasangan dan 9,390 daripada polis. Untuk persediaan kita, Alhamdulillah, di peringkat kita, semua petugas-petugas kita telah bersiap sedia untuk proses undi awal besok. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, masa yang telah kita tetapkan, yang paling awal adalah 8 ke 12.30 hari. Yang ini sebanyak 8 pusat. Lepas tu 8 ke 2 petang sebanyak 5 pusat. Dan bakinya 8 sehingga 5 petang. Okey, besok saya dengan tim saya akan buat lawatan ke IPDKK dalam 10 pagi insyaAllah. And then seterusnya pada pukul 11 ke Kem Lok Kawi. SPR dalam satu kenyataan pada Isnin memaklumkan seramai 16,877 pengundi akan mengundi awal bagi PRN Sabah ke-16. Selain itu, Abdul Ghani memberitahu beliau akan mengadakan lawatan ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu dan Kem Lok Kawi pada hari mengundi awal esok. Itu cerita hari esok untuk menjadikan tumpuan. Tapi saya ingin bersama dengan rakan setugas Asim Hassan yang kini berada di Kota Kinabalu. Asim, hari ke-10 kempen pilihan raya negeri Sabah sudah pasti kebanyakan parti-parti bertanding, calon-calon yang bertanding sudah masuk ke gear yang paling laju, gear 5 untuk memastikan bahawa mereka akan dipilih pada 26 September nanti. Tapi Asim difahamkan ada pergi ke N26 Dun Moyong ini menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Kalau kita dapat naikkan sedikit profil N26 Moyong ini, jumlah pemilih yang ada di Dewan Undangan Negeri inilah seramai 19,465, di mana ini adalah kawasan Bumi Putra Sabah dengan majoritinya ialah sebanyak 17,098 orang pemilih yang layak untuk mengundi pada hari Sabtu nanti. Asim, mungkin kita dapat fahami kawasan N26 Moyong ini bakal menyaksikan 7 penjuru menampilkan bekas menteri kabinet juga yang bertanding di situ mencabar penyandang kawasan itu. Lasimbang family itu juga mungkin dominan di kawasan Moyong. Mungkin kita dapat ceritakan sikit, Asim. Baiklah Zul, dapat kita saksikan yang mana seperti kita tahu ahli parlimen penampang itu yang juga timbalan Presiden Warisan bertanding di kerusi Dun Moyong ini bagi dalam pertembungan 7 penjuru yang mana ini menyaksikan Daryl Lai King itu mahu kelihatan lebih dominan di sana untuk memastikan segala pembangunan dapat dibawa selari dengan jawatan atau kerusi yang dipegang di peringkat persekutuan. Dan apa yang boleh kita bawakan melihat kepada kawasan Dun Moyong ini, dia merupakan kawasan majoriti masyarakat Kadazan Dusun dan Murut yang mana di situ mereka
rata-rata penduduk di situ tinggal di tepi berhampiran dengan kawasan sungai juga, dan ada juga yang tidak. Dan kalau kita lihat kepada kawasan penampang itu sendiri dan Dun Moyok itu, masalah yang menghantui penduduk di situ yang juga pengundi pada pilihan raya kali ini adalah masalah banjir. Walaupun penampang itu terletak dalam kawasan bandar di Ibu Negeri Kota Kinabalu itu sendiri, Sabah itu sendiri, tapi bagaimanapun isu itu merupakan isu yang sangat-sangat perlu diberi perhatian oleh 7 wakil rakyat yang akan bertanding pada kerusi Moyok itu sendiri. Dan juga apa yang boleh kita lihat apabila wakil rakyat itu menang nanti, dia perlu bersama-sama dengan ahli parlimen penampang itu sendiri untuk sama-sama bagi memastikan masalah ini dapat diatasi di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Dan kalau kita lihat, kalau saya semalam ada bertemu dengan para peniaga di Tamu Dongongon semalam, apabila mendengar rintihan para peniaga yang melihat mereka sekarang terpaksa membeli sayur daripada luar kerana tanaman mereka tidak dapat maknanya kebun mereka habis hancur, musnah akibat banjir. Hujan lebat sikit akan banjir, hujan lebat sikit akan ada banjir kilat yang berlaku. So, baru saja menabur baja itu, bagaimanapun dia akan dihanyutkan oleh banjir kilat itu sendiri, Zul. Itu merupakan antara rintihan mereka, dan apa yang mereka mahu adalah saliran dan saliran pemparitan itu perlu dibuat dengan segera bagi mengatasi masalah ini, sebab mereka mengatakan bukanlah dari golongan yang senang ke apa. Maknanya menjual sayur hasil tanaman di Tamu dan Pasar Dongongan itu adalah punca rezeki bagi mereka, dan itu merupakan antara yang dapat kita bawakan. Dan sempat saya temui mereka di semalam yang merupakan antara pengundi di Dun Moyok itu sendiri. Ada tak mereka meluahkan sokongan atau kecenderungan mereka terhadap calon-calon yang tertentu? 7 calon yang bertanding di Dun Moyok sudah pasti masing-masing tampil dengan keyakinan dan juga kelebihan yang mereka yang tunjulkan. Jadi di kalangan pengundi, ada tak yang mungkin ada kecenderungan ataupun secara terbuka mengatakan bahawa sokongan mereka terhadap calon-calon tertentu, dan apa sebabnya begitu? Kerana kalau dilihat di kawasan Dun yang majoritinya adalah terdiri daripada etnik KDM, pencabar sesuatu kerusi itu ditandingi di pelbagai penjuru. 7 penjuru itu adalah seperti sesuatu yang normal, dan ini juga diwakili oleh tokoh-tokoh yang cukup dekat di kalangan masyarakat. Bagaimana Asim bertemu dengan mereka? Ya, bila saya menanyakan mengenai 7 penjuru itu, dan salah seorangnya adalah Datuk Darrell Liking dan juga beberapa lagi yang lain, yang mana saya rata-rata mereka melihat ini adalah pilihan raya. Sudah pasti mereka calon-calon ini pastinya akan ada menyantuni rakyat, dan apa yang mereka bimbangi adalah selepas menang itu, selepas undi itu diberikan kepada sesuatu calon, adakah calon itu mampu melaksanakan tugas selaku wakil rakyat? Itu yang sering mereka, yang rata-rata mereka suarakan. Yang apabila saya tanyakan macam mana dengan wakil rakyat, siapa makcik mau pilih, siapa pakcik mau pilih, saya pilih ini, macam ada yang menyatakan jika sekarang mereka yakin kepada calon A dan mengundi calon A, dan tidak semestinya calon A itu nanti selepas menang nanti akan turun menyantuni mereka seperti mana sekarang. Sudah pasti mereka juga ada tanggapan negatif, sinis juga melihat syukur rahmatlah jika wakil rakyat yang menang itu nanti akan turun sebulan sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali pun susah. So itu merupakan antara yang mereka suarakan ketika saya pergi ke pusat daerah mengundi, kampung Inabong semua, dengan di sekitar kawasan Moyok itu sendiri. Zul, kalau kami paparkan visual di kaca TV ini ialah di mana pemimpin besar ataupun pemimpin yang dihormati di kalangan etnik KDM ataupun iaitu Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, dan ini adalah penampilan sulung beliau dalam kempen pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Bagaimana kita nak melihat signifikannya tokoh-tokoh seperti yang Asim katakan, Hu Guan Xiao ini memberikan satu aura baru kepada kempen di PRN Sabah kali ini?
Baiklah Zul, ingin juga saya bawakan menjelang hari-hari terakhir sebelum hari pengundian itu sendiri, dapat kita lihat pemimpin-pemimpin tempatan yang tidak lagi bertanding tetapi menyatakan sokongan dan dukungan mereka melalui kempen-kempen kepada calon-calon seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Parti Bersatu Sabah PBS itu sendiri. Sebagai contoh, Datuk Tan Sri Musa Aman, beliau giat berkempen dalam hari-hari terakhir ini kepada calon-calon BN dan juga PN itu. Dan hari ini kita cukup terkejut apabila melihat kelibat Tan Sri Joseph Ketingan yang disifatkan sebagai hugun siau dalam kalangan masyarakat KDM itu sendiri, yang mana dapat saya lihat peranan dan pengaruh beliau masih ada dalam masyarakat itu sendiri, yang mana beliau merupakan pengasas kepada Parti Bersatu Sabah itu sendiri, Zul, yang beliau yang selama ini memang terkenal dalam kalangan masyarakat KDN, walaupun PBS itu sendiri menerima pelbagai kaum menjadi ahli di dalam parti itu. Tetapi kehadiran Tan Sri Joseph Pairin Ketingan itu sudah pasti akan memberi satu mileage kepada calon di Dun Kiulu itu sendiri, Datuk Johnston Bangkua, yang akan berdepan dengan Presiden APCO, Datuk Sri Madius Tangau. Ya Zul. Bagaimana ini mungkin memberikan, adakah ianya sekadar crowd pula untuk kempen yang berlangsung ataupun akan diterjemahkan kepada sokongan rakyat? Dan juga apa dalam ucapan tokoh-tokoh ini, apa ucapan yang mereka sering berikan? Mungkin adakah mereka mengimbau semula tempoh-tempoh yang lalu ataupun mempertahankan tindakan-tindakan kerajaan sebelum ini, ataupun bagaimana, Asim? Apa yang boleh dilihat apabila Tan Sri itu sendiri mengucap, mereka melihat kepada perlunya ada perpaduan dan perlunya bersama-sama dalam satu pasukan menyokong kepada calon yang tidak orang kata menikam kawan dari belakang, tidak seperti melupakan daratan kacang lupakan kulit, seperti mereka refer kepada calon-calon yang lain. Tapi apa yang penting, semangat perpaduan itu yang diorang mahukan supaya para pengundi itu kekal relevan dan percaya kepada parti yang mereka sama-sama berkempen itu. Sebagai contoh, PBS itu sendiri, Zul. Asim, kita mungkin untuk hari ini sekian saja lintas langsung kita bersama dengan Asim. Asim jaga diri di Sabah dan juga kalau ada persiapan dan juga lintas langsung mungkin esok akan dibawakan, terutamanya ketika hari pengundian awal pilihan raya negeri Sabah esok. Asim, terima kasih kerana berbincang langsung bersama dengan kami. Selepas ini saya ingin membawa perbincangan Sabah Memilih pada petang ini. Bagaimana kita melihat kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri yang majoritinya terdiri daripada etnik Kadazan Dusun Murut mampu menjadi pengubah cara ataupun menjadi satu game changer kepada keputusan pilihan raya negeri pada kali ini. Dr. Romzi Ationg akan bersama dengan saya sebentar lagi. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Bertemu lagi kita dalam Sabah Memilih dan kita nak bersama dengan Dr. Romzi Ationg, merupakan penganalisis politik Sabah. Dr. Romzi, saya difahamkan beliau sudah melakukan kerja-kerja di lapangan sejak hari penamaan calon lagi, melihat kepada pantai barat utara, pantai barat pantai di bawah itu. Jadi Doktor, apa pemerhatian doktor, dapat tak ada perubahan daripada segi sentimen dan juga sokongan setelah penamaan calon berlangsung selama seminggu dan ini sudah masuk ke minggu kedua? Dan bagaimana khususnya kalau kita fokuskan kepada kawasan-kawasan yang majoritinya jadi daripada KDM, doktor? Baik, terima kasih Zul. Baik begini, saya melihat di kawasan KDM sebagai satu kawasan yang mana pengundinya semakin mempunyai kematangan untuk memilih calon. Kebanyakan responden yang kita interview menjelaskan bahawa apa yang penting pada kali ini ialah tentang personality calon. Dan kalaulah personality calon itu masih tidak memadai, akhirnya akan melihat pada apa parti yang diwakili oleh calon tersebut. Baik, saya ingin maklumkan bahawa sentimen di kawasan KDM masih lagi berkisar pada beberapa isu yang
saya kira telah berlegar di kawasan KDM sejak sekian lama. Ini tentang kepentingan suku kaum KDM sebagai orang asal. Ini merujuk pada penglibatan suku kaum KDM dalam perkhidmatan awam, juga keinginan suku kaum kerajaan dusun untuk adanya pembangunan menyeluruh di kawasan mereka, yakni meliputi infrastruktur, pendidikan dan lain-lain. Salah satu isu lagi yang hangat diperbincangkan di kawasan majoriti kerajaan dusun, yakni pada ketika ini sekitar 30 ke 31 kerusi, yakni 1/3 daripada jumlah kerusi yang dipertandingkan pada PRN ini ialah tentang migrasi, kewarganegaraan dan keselamatan negeri. Ini isu yang paling hangat dibincangkan di kawasan KDN, dan masih lagi tumpuan sentimen adalah dalam 3 isu yang besar ini. Adakah tumpuan itu ataupun keprihatinan mereka terhadap isu-isu itu berbentuk kepada kemarahan ataupun bagaimana kita membaca sentimen itu, Doktor? Kerana daripada segi itu kita dapat memahami bagaimana cara pembuat keputusan dan juga kempen strategi yang sedang diatur oleh calon-calon yang bertanding di kawasan-kawasan ini. Ya, bukanlah semata-mata kemarahan, tetapi aspirasi masyarakat kerajaan dusun untuk melihat suku kaum ini setanding dengan suku kaum yang lain. Seperti mana yang kita tahu, kawasan-kawasan KDM ini adalah kawasan yang diwar-warkan sebagai antara kawasan yang termiskin di Malaysia dan mungkin juga di dunia. Jadi saya rasa itu adalah faktor utamanya. Doktor, kalau kita melihat juga bagaimana sebenarnya kalau kita lihat di kawasan-kawasan KDM ini kebanyakannya menyaksikan pertandingan yang berpenjuru. 7 penjuru itu adalah sesuatu yang normal, dan apabila bukan sahaja doktor sendiri, Dr. Romli sahaja yang mengatakan bahawa faktor personality itu adalah perkara yang paling penting dalam mereka membuat keputusan, itu juga pandangan yang dikongsikan oleh beberapa orang penganalisis yang melakukan kerja lapangan di Sabah. Jadi bagaimana kita mengenal pasti bahawa 7 penjuru, 6, 5, malah 8 atau 9 itu adalah kerana setiap individu yang tampil menjadi calon ini adalah tokoh-tokoh penting di kalangan masyarakat KDM itu sendiri. Saya difahamkan ada beberapa orang paderi juga menawarkan diri, tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang cukup kuat dalam masyarakat itu, dan mereka tidak berparti kebanyakannya. Jadi mungkin kita dapat fahami situasi itu, Doktor. Sudah semestinya kebanyakan calon ini beranggapan bahawa mereka ini adalah calon yang berpersonaliti menarik dan mampu menarik sokongan pengundi. Tapi saya tidak melihat demikian. Mungkin hanya sebahagian yang mempunyai personaliti yang menarik dan berkemungkinan menarik undi di kalangan masyarakat KDM. Walaupun demikian, sebahagian dari calon itu sudah bekerja keras di kawasan sejak sekian lama. Contohnya beberapa calon di kawasan Bungkoka, walaupun sebelum ini bukanlah terlibat dengan kegiatan politik, tapi telah lama menyumbang di kawasan tersebut. Begitu juga di kawasan Bandau contohnya. Ada beberapa calon di situ yang mana telah lama membantu kerajaan untuk membangunkan negeri. Dan saya rasa itu adalah satu isu yang harus dipertimbangkan oleh mana-mana pengundi di kawasan KDM. Doktor, bagaimana pula kalau kita dapat fahami dari segi kempen-kempen setelah 10 hari ini, adakah sedikit sebanyak mampu mengubah keputusan? Dan juga kalau kita lihat kepada isu KDM ini, ada beberapa perkara yang sensitif yang boleh mungkin memberikan satu perubahan di saat-saat akhir ini. Jadi calon yang bijak sudah pasti menggunakan peluang kesempatan 6 sekitar kurang daripada seminggu ini untuk memenangi undi. Bagaimana kita melihat kepada gerakan-gerakan seperti itu? Baik, ketika ini kelihatannya semua calon itu sedikit ada momentum untuk mampu menjawab isu yang coba dibangkitkan oleh pihak lawan. Contohnya calon-calon warisan plus. Biasanya kita dimomokkan dengan isu keselamatan negeri dan kewarganegaraan, tapi akhirnya terdapat ciri-ciri di mana calon-calon tersebut sudah mampu menjawab. Begitu juga di pihak GBS yang mana pada ketika ini isu yang coba dibangkit oleh pihak lawan telah mampu dijawab sebaik mungkin, dan saya rasa ini akan mengubah sokongan pengundi
sama ada untuk akhirnya memilih warisan plus atau sebaliknya terpulanglah pada pengundi. Cumanya apa yang saya lihat sekarang ini pengundi semakin matang untuk melihat mana yang hendak dipilih dan tidak. Ini semata-mata bukan hanya bergantung pada sentimen yang dimainkan, tetapi akhirnya isu bagaimana seorang calon itu sekiranya dipilih mampu membawa pembangunan di kawasan tersebut. Itu isu yang paling hangat diperdebatkan di kawasan KDM. Ialah seperti yang saya maklumkan tadi, kawasan KDM ini majoritinya adalah kawasan miskin. Doktor, bukan mudah juga untuk mendekati pengundi dan juga memujuk mereka pada kali ini. Beberapa video dan juga paparan yang dipaparkan di media sosial juga melihatkan mereka berani untuk berdepan dengan ahli-ahli politik yang cuba memancing undi. Mereka tegas dengan isu mereka. Mereka mengatakan bahawa ada beberapa isu sudah diperjuangkan ataupun sudah ditunggu sejak sekian lama. Jadi mereka tidak setia, tidak terikat dengan warna-warna parti yang tertentu. Sesuatu yang begitu segar ditonjolkan oleh rakyat negeri Sabah. Mungkin doktor dapat kongsikan cerita yang seperti ini. Apabila bertemu dengan mereka, mereka faham isu. Mereka tidak mudah dibawakan sentimen-sentimen tertentu. Ayat-ayat ahli politik mereka sudah hadam dan malah mungkin sudah dengar banyak kali. Jadi mereka tampil untuk bersuara dan juga cara mereka sedikit sebanyak berbeza. Itu sesuatu yang kadang-kadang walaupun ianya berlaku di pedalaman, tapi ianya membuka satu perspektif yang cukup segar dalam konteks demokrasi di Malaysia. Baik. Kita kena lihat sejarah politik di Sabah ni. Kebanyakan calon seperti pilihan yang lalu banyak sangat janjinya, menabur janji. Jadi kelihatannya pengundi pada ketika ini sedikit marah dan merasa muak dengan benda-benda yang kita tabur janji tapi akhirnya semuanya kosong. Jadi itu salah satu. Keduanya, pengundi pada ketika ini semakin berani dengan konsep kematangan berpolitik. Maksudnya di situ pengundi pada ketiga ini bukan hanya melihat tentang sentimen ataupun agenda yang dibawakan oleh calon itu, tapi akhirnya itulah seperti yang saya cakap tadi, mampukah dia berbuat demikian atau tidak, berintegritikah dia untuk akhirnya membuat sesuatu yang mana akhirnya akan menunaikan janji. Kita sudah lama dimomokkan dengan isu janji manis dan rasanya pengundi sudah sedikit muak dengan benda-benda berikut tersebut. Kita mungkin sebut muak tapi mereka juga mungkin jauh lebih bijak dalam membuat keputusan, doktor. Tapi doktor, dalam satu isu lagi ialah isu kesetiaan kepada parti ataupun gerakan yang diwakili oleh ahli-ahli politik ketika penamaan calon ataupun ketika kempen pilihan raya kali ini. Isu lompat parti dan sebagainya itu juga menjadi check and balance di kalangan pengundi. Adakah itu juga doktor tanyakan kepada pengundi-pengundi dan juga responden yang doktor jumpa, dan apa reaksi mereka dalam isu lompat parti dan sebagainya selepas keputusan pilihan raya? Baik, sudah semestinya pengundi di kawasan KDM itulah kemarahan, ada ciri-ciri kemarahan di kalangan pengundi tentang isu lompat parti ini. Cumanya bila kita tanya setengah pihak, dia kata kalau lompat parti dengan tujuan yang betul dan bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi, itu tidak masalah. Cumanya kita melihat bahwa kebanyakan yang lompat parti ini keadaannya adalah bertentangan dengan aspirasi pengundi. Jadi saya rasa isu lompat parti ini adalah salah satu isu yang akan menjadi pertimbangan kepada pengundi di kerajaan dusun. Saya sempat berbual dengan beberapa pengundi di kawasan Matunggong minggu lepas. Mereka menjelaskan bahwa isu lompat parti ini sepatutnya tidak lagi berlaku. Sehingga kan ada seorang calon bebas di kawasan itu menjadikan isu lompat parti ini sebagai manifesto beliau. Jadi itu menunjukkan bahwa isu lompat parti ini adalah isu yang amat dibenci di kawasan kerajaan dusun. Dan sudah pasti menjadi kriteria penting untuk sama ada mereka mengundi atau tidak seorang calon. Kemunculan tokoh-tokoh politik veteran ataupun yang berpengalaman serta dihormati di kalangan masyarakat Kadazan Dusun Murut, adakah ini memberikan satu perspektif baru ataupun mampu memberikan satu sokongan kepada parti-parti tertentu? Kalau kita lihat tadi visualnya ada Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Jadi bagaimana kita nak memahami sentimen dan juga perasaan masyarakat KDM dalam apabila pemimpin-pemimpin besar seperti ini turun? Baik, isu pemimpin key leaders dalam kalangan Kadazan Dusun ini masih lagi suatu isu yang
yang signifikan, khususnya institusi Guangzhou itu. Apabila seorang pemimpin besar dalam kalangan kerajaan itu berkempen, sudah semestinya beliau membawa satu isu yang signifikan di hati rakyat. Dan sebagaimana Datuk Seri Tan Sri Pairin, beliau membawakan isu sejarah yang mana juga dekat di hati pengundi kerajaan dusun. Selain dari isu sejarah, beliau juga mengaitkan dengan keadaan semasa, yang mana ini akhirnya saya yakin sudah semestinya ada, kalaupun tidak terlalu signifikan, tapi ada sedikit kesan di hati pengundi. Begitu juga dengan pemimpin besar kerajaan dusun yang lain. Saya mengandaikan bahwa kesan kepada pengundi masih kuat. Doktor, saya pasti doktor banyak ramalan, banyak analisis dan juga hipotesis, tapi apabila bertemu dengan masyarakat di lapangan, ada tak perkara-perkara yang sedikit mengejutkan ataupun memberikan satu perkara yang sedikit berbeza? Kalau ada, apa yang boleh dikongsikan dalam seminit ini? Ya, baik, begini. Isu yang paling hangat yang mana menjadi tanda tanya pada saya juga, kenapa akhirnya di kawasan kita ini ramai sangat yang mencalonkan diri. Apabila kita bertanya dengan calon dan juga dengan pengundi, jawabannya tidak lain bukan. Kita ingin menjadikan pentas politik ini sebagai punca untuk asas untuk memperkenalkan diri. Selain dari memperkenalkan diri, juga memastikan masyarakat luar, khususnya pemimpin di peringkat persekutuan dan peringkat negeri, untuk mengambil kira secara signifikan kawasan-kawasan mereka. Bagi setengah pengundi, kehadiran calon, contohnya di Bengkokka sampai 11 penjuru, itu adalah petanda bahwa masyarakat di situ mendahagakan pembangunan yang sudah semestinya signifikan, dan ini ditonjolkan melalui keinginan semua orang dalam kawasan itu untuk menjadi calon. Itu salah satu isu yang sedikit mengejutkan. Sepatutnya kehadiran banyak calon ini adalah petanda bahwa tidak kesepaduan di situ. Tapi kelihatannya ada sedikit kesamaan sentimen untuk menjadikan kawasan itu sebagai satu kawasan yang wajar diberi tumpuan. Kerana tidak diberikan perhatian sebelum ini. Doktor, terima kasih berkongsikan cerita bersama dengan kami. Pastikan juga doktor juga dapat bersama dengan kami pada hari-hari yang seterusnya untuk memberikan cerapan dan juga analisis terkini mengenai perjalanan kempen Pilihan Raya Negeri Sabah pada kali ini. Terima kasih Dr. Romzi Ationg merupakan penganalisis politik Sabah. Sekian saja Sabah Memilih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.